Okay. Oh, kenapa dia tak start recording ni? Okay, dah start. Okay, so I'm going to share my screen. Sekejap which screen Okay, this one good. Okay. Okay, ini ialah kita punya Microsoft GPGD Training Tracker. So ini pautan ni saya dah kongsikan di ruangan dalam Telegram kita. Okay, so nanti bila kita buat training, okay, cikgu buat training nanti dekat sekolah ke, dekat PPD ke, dekat negeri ke. Okay, so kita akan pilih dari sinilah, okay. So, pilih GPGD tu daripada mana. Okey, contoh kalau Penang, saya tekan next, dia akan keluar nama GPGD daripada Penang sahaja. Okey, dia tak akan keluar daripada negeri lain lah. Okey, kalau tak ada nama, boleh update dengan saya lah. Okey, kalau pindah negeri ke, contoh saya buka Johor. Okey, ini adalah GPGD di negeri Johor. Okey, ada tambahan baru lah. Ustazah Faradila tu dah pindah masuk Johor. Okey, contoh, okey, saya pilih Nat lah. Okey, so saya tekan next. Okey, dekat sini kita ada training date. Training date tu bila cikgu buat training. Okey, so pilih je daripada kalender ni. Boleh backdated, tak ada masalah. Contoh hari ni training tapi esok baru nak isi pun boleh, tak ada masalah. Okey. Esok. Okey, contoh, boleh juga nak terus isi hari ni pun boleh, tapi tak boleh tak boleh isi awal sebabnya kita nak ada yang satu lagi nanti. Okey, training topik ada 30 lebih topik dekat sini, boleh pilih lah. Okey. Dia tak ada pilihan others. So pilihlah yang mana yang bersesuaian. Okey. So dekat sini boleh scroll, pilihlah topik mana yang buat. Okey, sebagai contoh, kalau buat training satu hari, okey, the whole day, daripada pagi, 8 pagi sampai 4 petang ke contohnya kan. Okey, mungkin kita akan buat pelbagai topik. Okey, bila buat pelbagai topik tu, isi, kalau ada 3 topik, isi 3 kali. Lebih banyak isi, lebih bagus sebab bila kita buat perekodan ni nanti, okey, dia akan keluar dekat Power BI kat sini. Ini ialah Power BI kita Okey, selain kita boleh register dekat EduTrack, okey, so kita boleh kita nak isi dekat sini sebab nanti kita akan cari satu, orang panggil apa, duta yang terbaik lah, GPGD yang terbaik antara Microsoft, Google dengan Apple nanti Okey, so kalau tengok kat sini kita dah ada total training 7,827 lah. Okey, guru-guru yang telah dilatih oleh GPGD kita ni. Okey, dan kat sini kita tengok, sekejap saya buka ni. Silent ni. Okey, kat sini ada trainers ranking ni, kita boleh tengoklah trainers mana yang paling ramai train cikgu-cikgu. Okey. Dan dekat sini kita ada training mode, berapa persen GPGD kita buat face to face. So nanti kat sini kita boleh identify lah platform mana yang selalu GPGD kita pilih. So dekat sini ada GPGD location ni, okey, ini ikut taburan. Dan kalau tengok dekat sini ada bubble dia tu semakin ada yang besar, ada yang kecil. Itu menunjukkan negeri mana yang aktif mengadakan latihan lah. Okey. So kalau nak tengok nama sendiri, boleh contoh contoh saya cari nama Ashadi. Okey, saya search. So ini Ashadi, dia dah train 156 orang. Okey. So nanti saya akan update dalam setiap bulan sekali lah saya akan update. Bukannya real time lah ni. Okey. Akan ambil masa sedikit. Okey. So isi dekat sini, pilih contoh okey, buat contohnya buat mengenai MI expert. So of course lah kita akan pilih ni 21st century learning design. Okey, training duration, kalau sesi untuk 21st CLD tu ini 2 hingga 3.9 hours ni boleh pilih kat sini. Okey, kemudian number of participant, berapa bilangan participant kita tu. Okey. Contohnya 100. Okey. Kemudian training mode tu pilih face to face ke, online ke, blended ke, hybrid. Dan dekat nombor 8 ni, dia akan minta attendance form link. Okey, attendance form link ni
Okey, saya dah bagi attendance form ni. So tak perlu nak create sendiri, nanti boleh klik and then duplicate sahaja. Okey? Nanti duplicate dan boleh collect sendirilah attendance peserta-peserta cikgu Okey, kemudian pautan tersebut letak di bahagian attendance form link ni. Okey, supaya saya boleh semak balik, kita boleh double check lah sama ada betul ataupun tidak. Kemudian nombor 9 ni, okay, do you provide any certificate of participation? Okay, kita ada bagi sijil penyertaan tak kepada peserta kita? It is not compulsory. Kalau ada sediakan, klik yes. Kalau tak ada, tekan no lah. Okay, and then kemudian submit. Okay. Sekejap ada orang baru join. Okay. So, dah siap nanti submit. Nanti saya akan updatekan di Power BI ni, dashboard ni. Nanti boleh tengoklah nama sendiri. Okay, so untuk attendance form, dia ada full name dan ada IC number. Sebab apa ada IC number? Sebab kita cikgu-cikgu nak daftarkan dia orang ke dalam SPL KPM kan. Okay, so minta SPL KPM, kemudian masukkan the 5 ID, nama sekolah, kemudian kat sini ada drop down untuk pilih negeri mana dia orang datang. Okay, kemudian participation level ni, dia orang tu sertai training tersebut adakah peringkat sekolah sahaja ataupun peringkat daerah ataupun peringkat negeri ataupun peringkat kebangsaan. Kemudian dia orang akan isi nama trainer, okay? Nama trainer mengikut session lah. Kalau cikgu berkongsi macam contoh nak buat 3 orang kan. Okey. Sekejap ada orang lagi. Bila buat 3 orang, waktu session cikgu tu bagilah. Bagi pautan ni untuk diisi. Okey. Kemudian dekat sini ada trainers rating. Okey, dia boleh rate cikgu. 4 bintang ke, 5 bintang ke, berapa bintang. So nanti dia akan masuk dekat cikgu punya responses lah. So yang ini untuk duplicate sahaja. Okey. Ada pertanyaan? Okey, soalan. Okey. Okey, kalau tadi Fazli kata boleh backdated kan? Okey, so macam hari tu Kak Ann buat tentang MIEE. Ada 3 session. Okay. So attendance link tu macam mana? Okey, Sebab kalau benda tu dah lepas. okey, dia terlepas maksudnya sebelum tahu benda ni lah kan. Kalau tak ada tak apa, yang lepas tak apa. So upcoming nanti tak boleh lah, kena bagi sekali lah yang link ni Okey. Okey. Alright. So saya copy juga di ruangan chat. Boleh access chat tak? Boleh. Okey, saya nak copy kita tengok. Okey, ni dashboard tadi attendance form. Okey, copy dulu. Ini ialah kemudian attendance form. Okay, as of now untuk dashboard kita tak kongsikan dulu sebab ni lah nanti tunggu approval dulu Okay. Ada 2 tu lah pautan yang kita perlu update. Okay, attendance form tu nanti duplicate je. Okay, bila klik tu nanti boleh duplicate je, boleh masuk dekat kita punya account lah. Okay, saya buat macam itu supaya kita ada satu standardized attendance form. So semua orang akan dapat attendance form yang sama. So kerja GPGD pun lebih orang panggil apa? Lebih mudah lah. So tak perlu nak buat form tu. Kadang terlupa nak buat, kelang kabut nak buat kan. Okay. So Dr. Azma, okay. Welcome Bonda. Okay. Kemudian jangan lupa setiap kali dah buat training tu update di bahagian yang ini. Okay. Saya patah balik
Okey, ni tadi saya buat ni contoh kalau pergi Kelantan okey Kelantan, Kamel kan, okey ada Kamel dengan Ano je. So pilihlah. So kita GPGD yang paling sedikit ialah Negeri Sembilan lah, ada seorang je, Ustaz Khairi sahaja. Okey. So negeri-negeri lain agak ramai sebenarnya. Okey, even kalau kita tengok KN Pahang, okey Pahang pun ada 3, okey. Mungkin kenal lah ni. Boleh collaborate kalau rasa macam tak confidence nak deliver sendiri, boleh collaborate dengan GPGD yang lain. Tak semestinya GPGD dalam satu negeri. Mungkin kalau selesa dengan GPGD di negeri lain, boleh collaborate dengan diorang. Tak ada masalah. Buatlah training 3 jam, seorang sejam setengah ataupun buat 2 jam je seorang sejam. And then bagi diorang untuk isi tracker tu. Okay, isi diorang attendance form, kemudian isi tracker ni. So nanti dekat sini, kalau lah contohnya contohnya saya search nama Kamel lah okey. Blank, kosong. Maksudnya dia belum pernah buat training lah. Okey. So dia tak aktif lah kat situ. Okey. Sama juga cari nama Nat, Nadia. Blank juga tak ada. So belum pernah buat training lah. Okey. Nanti boleh rancang. Okey. Sebab kita kalau boleh kita nak lebih ramai dapat manfaat ni. Okey, so kalau tengok kat sini yang paling ramai ni lah Cikgu Azrin. Okey, number of participant dia ada 5,000 Okey, ini dia buat YouTube je. Okey, ada pertanyaan tak? Okay, since kita dah isi training tracker yang ni, yang dulu punya kan ada training tracker yang masa di EduTrack. MEC. EduTrack, okey. EduTrack, Okey, so, yang EduTrack tu pun boleh buat juga untuk diorang redeem code kan. Okay, yang ini kita buat ni sebab kita nak track sama ada GPGD kita ni aktif ataupun tidak. Kalau kita pakai EduTracker tu, kita tak ada data tu sama ada dia aktif ataupun tidak, dia pernah buat training ataupun tidak. So, EduTrack itu pun boleh buat untuk bagi ni sebab EduTrack tu senang je, dia tak ada form sangat kan, dia hanya nak bagi kod tu sahaja. Okey. Okay, thank you. Okey, ada pertanyaan? Cikgu Aimi, Cikgu Nimala, Cikgu Nur Humaiza, Cikgu Rozana, Cikgu Kamel, Cikgu Fadil. Cikgu Fazli. Ya. Saya nak tanya tentang kalau buat ceramah ni ada 2 orang contohnya kan. Jadi dua-dua masing-masing isilah di tracker ni. Ya, betul. Masing-masing isi. Masing-masing. Okay. Jadi borang jangan seorang je lah isi. Oh, kalau borang kehadiran tu macam mana lah pula? Satu saja dibagi. Bagi satu. Nak duplicate pun boleh. Okey. Contohnya kat sini Okey, dekat sini trainer ni kan. Tulis nama 2. Contohnya Nirmala dan Amirah kan, Sabah kan. Okey, contohnya lah Okey, Nirmala dan Amirah. Okey, macam ni pun boleh, tak ada masalah. Tetapi nanti link dia tu isi link yang sama je dekat bahagian ni sebab dia orang yang sama je kan. So tak perlulah participant kita isi 2 kali. Oh. Okey, soalan daripada Nat, boleh isi training. Isi training bermula selepas kita mendapat pelantikan. Dekat Everly tu. Bulan berapa tak ingat. Bulan 2 kot, bulan 2. So selepas kita mendapat sijil pelantikan tu, itu bermulanya kita punya tanggungjawab sebagai GPGD lah. Okey, 2021 tak boleh. So isi start daripada selepas training yang kita buat selepas ni. Okey, ada pertanyaan lagi? Bunda ada nak cakap apa-apa tak? Tak ada. Tak ada Okay, so simple je kita punya ni sebab saya nak update tracker ni supaya cikgu-cikgu dah buat training tu, and then sebab kita dah dapat GPGD ni bukannya kita dapat tu semata-mata untuk dapat title GPGD tu sahaja once kita dapat pelantikan GPGD ni, maksudnya dia datang sekali dengan tanggungjawab lah. Okay, so tanggungjawab kita untuk menyebar luaskan lah penggunaan teknologi, terutama Microsoft lah sebab kita dilantik menjadi GPGD Microsoft.
Okey, bukannya tak boleh kalau ada jemputan yang lain tu, tapi kalau buat training Google jangan isi pula dalam ni Okey. So once kita dah dilantik menjadi GPGD Microsoft, sebab Google dia ada GPGD dia. Okey. Apple pun dia ada GPGD dia. So bukannya tak boleh kita nak ni. So untuk training Google tu, training Apple tu better berikan kepada GPGD mereka lah. Okey, sebab dia orang pun perlu isi juga training dia orang. Kalau kita semua macam apa, KN seorang nak buat Apple, KN seorang lah nak buat Google, tak boleh lah, nanti kesian lah GPGD yang lain-lain tu. Okey, kita bolot semua tak boleh Okey. So saya sarankan okey, keep up to date apa yang mesej yang dihantar dalam Telegram tu. Okey. Kalau tak pernah respon tu, sila respon. Okey, kalau rasa malu nak respon dalam tu, boleh personally respon kepada Dr. Azma ke, boleh respon kepada Puan Fairuz ke. Okey. Kalau Fesi bukan kita yang menyampaikan. Pastikan kita yang menyampaikan. So maksudnya sesi tu ialah kita sendiri yang menyampaikan ilmu tersebut. Okey, Fesi tak payahlah Okey, kehadiran malam ni dapat sijil tak? Tak ada sijil Okey. Okey, so macam Dr. Azmar tu cakap tu, jangan masuk teritori orang lain lah. Okey, so bila once cikgu dilantik menjadi GPGD Microsoft, of course lah cikgu punya niche area ialah Microsoft Tools. Okey. Sebab nama pun dah diedarkan diedarkan kepada negeri-negeri, so maksudnya tak ada masalah lah. Okey. Kalau rasa nak menjaga hati orang lain tu, sekolah sebelah itu bergantung kepada cikgu lah. Tapi training tersebut tak dikira dalam training tracker ni lah. Okey. Cikgu Fazli, ada lagi soalan. Fazli, sorry mengganggu. Baru ni lepas pihak Microsoft kan sudah hantar surat pergi ke JPN Sabah kan. Barulah dia orang dapat support saya, sudah add ke grup GPGD JPN Sabah lah. Jadi di situ ada Cikgu Amira, ada saya, ada lagi satu orang cikgu bernama Sylvester. Dia juga dilantik. Tapi daripada dia tidak ada dalam grup Edu Influencer sebab dia bilang dia tidak tahu, tapi JPN memang sudah lantik dia bersama-sama kami. Jadi macam manalah tu? Dia suruh saya tanya. Jadi itulah saya ajukan soalan ni lah. Okey, sekejap saya nak tengok kita punya okey, mana dia punya GPGD Thank you cikgu. Okey. Mana dashboard. Nanti saya double check balik. Mungkin Fairuz boleh bagi feedback ke. Nanti kita tengok balik lah senarai nama tu. Rasanya Sabah ada 2 saja. Cikgu Nimala dengan Cikgu Amirah kan untuk GPGD Microsoft ni. Ya. Dia boleh tu dia dapat surat ke Cikgu Nimala? Pasal surat tu saya tak pasti Dr. Azma, tapi dia memang ada dalam grup GPGD di bawah lantikan JPN. Dia ada 3 GPGD ni, dia untuk Microsoft ke ataupun untuk Microsoft? Untuk Microsoft. Ya, Microsoft. Lantikan GPGD ni hanya lantikan daripada BSTP sahaja, bukannya lantikan daripada negeri. Oh, jadi saya kenal pastilah benda ni lah kan? Ya betul. Dia mesti dapat surat macam you lah. Kalau you kan dapat surat kan? Yes. Daripada BSTP kan? So he has to have that letter or else tak adalah. Okey. Saya akan find out daripada pegawai berkaitan. Yang diiktiraf hanya lantikan daripada BSTP sahaja sebab ini adalah lantikan peringkat kebangsaan bukannya lantikan peringkat negeri ke. Baik, cikgu. Let me check kita punya dashboard. Kita ada dashboard ni. Saya pun ada banyak sangat dashboard ni. Kejap ada 5 influencer. Okey, tengok sabar.
Sabah hanya 2 sahaja. Hmm. Okey, yang lain tu tak adalah. Dia tak ada apa, kalau nak buat lantikan tu JPN kena guna nama lain ke. Sebab yang ini hanya Oh. yang ini hanya lantikan rasmi daripada BSTP, hanya 2 orang sahaja di negeri Sabah. So tak ada lagi Okey. cikgu lain. Baiklah cikgu. Okay, Saya akan mungkin boleh explain kepada pegawai JPN. okey. Lantikan ni adalah lantikan rasmi yang disampaikan oleh pengarah BSTP sendiri. So memang lantikan peringkat kebangsaan, bukannya lantikan peringkat negeri ke, lantikan peringkat daerah ke, macam tu tak ada. Baik cikgu. Ini official lah. Baik cikgu. Thank you so much. Okey, soalan daripada Cikgu Nur Humaiza. Okey, sebagai penceramah. Okey, sebagai penceramah boleh isilah. Okey. So kalau tengok dekat borang tadi, bergantung kepada cikgu lah. Okay. Contoh kalau cikgu buat training dengan kawan cikgu 5 orang je pun boleh register juga, tak ada masalah. Okay. Tak semestinya peringkat tertinggi lah. Okay. Contohnya saya buat Pahang okay. Kak N bosan-bosan sambil main golf tu kan. Okay. Dia pilih ni N. Okay. Kemudian dipilih je. Boleh pilih ni. Dia ada pilihan less than an hour. 30 minit ke 10 minit ke dia tetap less than an hour. Okay. One to one pun boleh juga. Okay. Kalau isi seorang-seorang pun boleh. Number of participant isilah 1. Pun boleh, tak ada masalah. Kita inilah lebih banyak cikgu buat sharing tu sebab kita mungkin ada GPGD yang masih belum confidence untuk laksanakan secara besar-besaran. Okey, mungkin secara sebagai praktis tu mungkin boleh praktis lah dengan kawan-kawan satu kelas, kawan-kawan satu sekolah ke, satu panitia ke. Okey. Daripada situ once dah ada keyakinan boleh buat dengan sekolah sebelah ke. Okey. So nanti at the end nanti kita akan pilih lah GPGD yang terbaik untuk dicalonkan untuk menerima anugerah lah. Okey. GPGD ni daripada pihak cikgu sahaja. Saya tak boleh dah, okey, sebab saya bukan cikgu lagi, okey. Saya memang masih cikgu tapi tempat bertugas tu bukan lagi di sekolah. So tak boleh lagi lah. Okey. Tapi saya tetap juga akan buat training juga, sama juga macam cikgu, saya akan buat juga training. Okey. So tak ada yang terkecuali lah. Dia berada di bahagian ke, dia berada di JPN ke, berada di PPD ke. Semua GPGD akan melaksanakan latihan kepada rakan-rakan. So kalau cikgu dapat lantikan tapi tak melaksanakan apa-apa, okey, so macam bazir lah okey. Kita tak nak dia sekadar seronok dapat lantikan tapi tak menyumbang apa-apa kepada komuniti guru kita okey. Okey, ada pertanyaan lagi? Okey, kita ada 7 minit lagi. Saya akan tamatkan tepat jam 8.30. Okey. Assalamualaikum, Encik Fazli. Ya. Izinkan saya bertanya. Okey. Kalau maksud dia nanti kalau contoh sebab engkau kan memang sekarang tak terlibat dengan GPGD sangat kan. Jadi kalau buat training tu nanti contoh saya dan juga KN contoh. Jadi nama Fazli tak payah masuk lah. Macam mana tak faham? Maksud nama kau tak payah masuk lah walaupun kau sebenarnya mungkin kami ajak sebagai antara fesi yang untuk bagi penerangan tu. Kalau Fesi tak ada. Dia hanya orang yang berikan ceramah bengkel tu, dia own the session. Tu maksud dia sekarang contoh macam dari segi posternya saya, KN and Fazli contoh. Tapi dalam laporan yang saya dengan KN je lah kena isi. Kau tak payah isi lah. Tak nama kau lah maksud dia. Tak. Tak payah. Oh okey. So contohnya, okey macam contoh GPGD mana GPGD yang kurang yakin kan. Fazli banyak kosong tu. Silakan ajak dia. Itulah Fazli pun kosong lagi. Walaupun dia yang buat dashboard ni kan. Okey. Okey, contoh macam Cikgu Kamel tanya. Okey, contohnya macam Cikgu Kamel dia collaborate dengan KN Okey, contohnya Kamel bahagikan 1 jam. Okey, KN 1 jam ambil pasal Teams. Okey, Kamel mungkin dia buat pasal Minecraft Okey. So KN isi 1 jam dan Kamel pun isi 1 jam. So kat sini di bahagian ni, so Kamel boleh isi kat sini lah. Okey.
Nombor 5 ni 1 hingga 1.9 hours ni lah. Okay. So yang the first one ni less than an hour. Okay. 59 minit tu isi kat sini lah. Okay, buat training tu 59 minit isi kat sini. Okay. Kalau buat lebih daripada 1 jam, okay, bermula 60 minit tu hinggalah ke minit ke berapa ni? Okay, ke 119. Dia akan isi kat sini. Okay. Okay. Ada pertanyaan lagi? Clear cara nak isi ni? So pautan saya dah letakkan dekat dalam ni. So kalau ada nak tanya boleh tanya. Kita ada 4 minit lagi. Saya ikut ada satu lagi soalan. Okay. Kalau macam saya nak buat training secara bersemuka contohlah kan. Saya nak buat Okay. bersemuka. Lepas tu dia buat pada hujung minggu. Jadi nak kena bagi makan diorang. Jadi kalau untuk makan saya nak minta bayaran untuk makanan, tak ada masalah Bayaran makanan. Yalah bayaran untuk makanan. Contohnya RM10 seorang ke untuk makan diorang lah. Nak ambil duit daripada mana tu? Daripada diorang lah, cikgu lah. Boleh ke? Ataupun kalau nak buat bengkel berbayar bukan bengkel berbayar lah, sebab untuk bayar makanan diorang. Katakanlah saya nak support makan diorang, macam tu lah. Macam mana tu? Itu ikut ni lah. Kalau macam itu, kalau nak kutip duit makan sahaja, okey, boleh nyatakan kat situ. Mungkin ada yang nak kita sediakan makanan. Okey, contohnya kita nak daripada 30 orang tu 20 orang je. Dah 10 orang kita tak nak makan. So nanti buatkanlah form diorang. Tapi my suggestion is jangan kutip lah. Suruh dia makan sendiri. Pergi pandai-pandai lah dia makan sendiri. Makan sendiri. Because nanti bila melibatkan kutipan ni takut nanti ada isu. Kita buat potluck lah. Itu lagi bagus. Kalau nak buat potlucknya tu boleh, asalkan you do not generate money. Sebabnya nanti nak masuk ke akaun siapa apa semua tu nanti takut you all yang dapat masalah. Okey, betul juga. Okay. So kat Kelantan tu nak makan, Kelantan tu nak potluck nasi tumpang ke? Jangan. Kan bagi nasi murah-murah, nasi lemak RM1.50. Murah ya. Kat sini RM1.50 dapat plastik je. Nasi tak ada. Daun pisang dapat daun pisang je. Daun pisang RM1.50. Okey. So kalau tak ada apa-apa, kita tamatkan meeting kita. Okay. So just simple je explanation mengenai kita punya GPGD training tracker ni. Okay. Ringkasan sikit Fazli, boleh tak? Ulang balik poin-poin asal tu. Okay, poin asas. Okay. So once kita dah dapat lantikkan GPGD, so of course lah kita datang, kita terima tu dengan tanggungjawab Okay, tanggungjawab untuk menyebarluaskan ilmu mengenai Microsoft Tools terutamanya sebab kita dilantik menjadi GPGD Microsoft. Okay, kalau cikgu nak buat topik-topik yang lain, okay, itu bergantung kepada cikgu, tapi tak perlu direkodkan lah, okay, dalam kita punya training tracker ni. Okay, saya balik kejap. So ini kita ada training tracker. So pilih mengikut negeri masing-masing. Okay, kalau ada perpindahan negeri, boleh maklumkan kepada saya, nanti saya akan update form ni. Okay, isi training tracker ni. Kemudian untuk peserta saya dah sediakan juga borang kehadiran untuk cikgu, tinggal nak duplicate saja. Okay, duplicate nanti dia akan masuk ke dalam akaun masing-masing. Okay, so kemudian bila dah habis latihan, nanti update di bahagian kita punya training tracker ni. Contohnya Kamel Kelantan, okay, Kamel dah buat training, okay, diisi, boleh backdated, tak ada masalah. Kemudian training topik boleh pilih lah salah satu daripada sini, okay, yang mana yang orang panggil dominan lah daripada tu. Okay, kalau buat flip grid boleh pilih kat sini flip grid. Okay, macam cikgu ni malam mungkin kerap buat flip grid ke pun boleh. Kemudian isikan. Okay, kemudian di bahagian attendance form link ni, dapatkan link ni daripada responses yang kita dapat daripada attendance form ni.
Okay, so update dekat sini nanti saya akan updatekan dalam Microsoft Power BI ni. Okay, ini adalah kita punya dashboard. Okay, so dashboard ni saya tak boleh nak cakap benda ni paksaan okey, akan tetapi daripada yang apa yang diberitahu ketika di KPDM, okey, yang tak aktif tu mungkin akan ditanyalah sama ada nak dilepaskan ke ataupun nak diteruskan lagi, okey. Sebab once cikgu dah pegang this title Microsoft GPGD ni, maksudnya cikgu menerimalah tanggungjawab tersebut. Okey, dan sebelum ni pun kita tak ada paksaan kepada siapa yang nak menyertai. Okey, dan kena ingat ini adalah berbeza dengan EduTrack training tracker ni. Training tracker yang ini hanya untuk GPGD sahaja, bukannya untuk semua MIE expert. Okey. So nama MIE expert yang lain tak ada dekat sini. Okey, dia orang carilah sampai ke sudah memang takkan ada dia orang punya nama. Okey, hanya ada iaitu nama GPGD di seluruh Malaysia sahaja. GPGD yang dilantik oleh pihak PSTP. Lantikan rasmi sahaja Okey, mungkin cikgu boleh plan. Jadi mungkin ni apa yang Sabah tu, mungkin dia MIE kot. Dia tertukar dengan MIE kot. Itu tak pastilah, mungkin nanti cikgu Nimalau boleh tanyakan pihak JPN. Okey, sebab lantikan GPGD ni hanya dibuat oleh pihak BSTP dengan kerjasama partner iaitu Microsoft lah. Okey. So boleh rancang planning, okey, tak semestinya you have to go big sekaligus, okey. Plan nak buat 2-3 ribu terus sekaligus, okey, tak perlu sampai macam tu. Boleh buat ikut kemampuan diri sendiri. Kalau tak mampu nak buat peringkat daerah, buat peringkat sekolah dulu, okey. You boleh start small, okey. Tapi jangan sampai ke sudah lah start small tu, okey. So ada progress sikit, okay, approach sekolah lain sikit. So kalau buat one to one training pun boleh recordkan, okay, tak ada masalah. Yang penting isikan training tracker ni, okay. So nanti saya akan update lah, okay. As of now saya yang own this dashboard sebelum dipindah milik lah ke PSTP, okay. So ada pertanyaan lagi. So saya harap cikgu-cikgu clear dengan kita punya kita punya purpose, sebagai seorang GPGD ni, saya pun kena buat training juga, tak terkecuali, saya dah buat training tapi cuma belum daftarkan lagi, So nanti boleh buat, Kamel kan popular dekat Kelantan kan. Okey, ramai menyebut-nyebut nama Kamel tu. Nanti bolehlah gunakan pengaruh yang sedia ada tu. Okey, untuk menyebar luaskanlah. Okey. Okey, ada pertanyaan? Kalau tak ada, saya stop recording. Okey. Dan dah terlebih 3 minit ni sebenarnya. Kamel lah ni suruh wrap up. Okey. Saya stop recording dulu.